Assalamualaikum pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wasallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Salam sejahtera. Welcome back to my share puaka. Before that gang, macam biasalah, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan bagi yang share cerita aku dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook, dekat mana-mana alam semesta lah, jangan lupa tag aku dekat aku Iqmal Hanif #timpuaka. Ya Allah, rambut ni macam eliket dah. Bila masa lah kedai gunting rambut nak buka ni geng. Aku ni kalau rambut tak jadi, aku rasa nak marah kalau tak. Bukan apa, sebab orang cakap rambut ni adalah mahkota lelaki. Yelah, muka dah tak ada. Muka tak ada, seram pula. Rupa dah tak ada, rambut pula macam gini, kembang-kembang. Buat yang nanti kan lampu merah pada malam ni, aku minta maaf sangat-sangat geng. Sebab sharing puaka memang tak ada lampu merah. Sharing puaka kita pakai lampu putih, acah-acah macam nak mengaji macam tu. Sebab apa? Sebab malam ni aku nak share tentang satu amalan ataupun petua ataupun orang cakap mantra puaka yang dikala dulu zaman kala. Bahasa apa aku cakap malam ni? Berterabur geng cakap macam ni. Nak tahu kenapa? Sebab rambut lah ni. Rambut ni dia berselisih dengan akal. So, nampak bodoh. Mantra ni ramai tak tahu dan makin lama benda ni makin dilupakan. Sebab apa? Sebab orang-orang yang tahu benda ni dia tak nak turunkan ilmu ni kepada orang sekarang. Orang cakap mantra ni ada kelebihan yang tersendiri. Kalau kau amalkan, kau akan dapat something yang orang lain tak ada. Dan tanpa kita borak panjang, malam ni aku nak bercerita tentang Kahf 40. Bagi yang tak tahu, Kahf 40 ni adalah satu wirid ataupun mantra yang telah diamalkan oleh orang-orang zaman dulu. Dan mereka kena betul-betul mendalami mantra ni ataupun orang cakap wirid ni untuk dapat ijazah Kahf 40. Benda ni tak boleh belajar dekat Google. Benda ni tak boleh belajar dekat YouTube. Kau search kan, Kahf 40 tutorial. Oh macam ni rupanya. Tak boleh geng. Sebab apa? Sebab kau kena mendalami betul-betul. Salah amal, salah buat, badan binasa. Bang, apa Kahf 40 ni bang? Nama wirid ataupun mantra Kahf 40 ni diberikan nama begitu sebab dalam wirid tersebut ada 40 huruf Kahf yang perlu diamalkan selama 40 hari untuk dapat 40 jenis kebaikan. Semua memang 40 je geng. Dan Kahf 40 ni merupakan amalan daripada Tok Janggut. Bukan Tok Janggut yang pahlawan Melayu tu geng. Tok Janggut dekat Perak. Dan ilmu ni bukan ilmu sesat geng. Bagi korang yang tengah ready nak type ini sesat, kau sabar jap. Sebelum aku lastik leher kau pakai pensel, kau jangan nak terburu-buru. Kau dengar dulu orang cerita. Dalam dunia ni, ilmu tersangatlah banyak. Ada ilmu batiniah, ilmu makrifat, ilmu hakikat. Kalau aku sebut hari ni memang tak habis lah. So kalau korang setakat belajar ilmu dekat sekolah universiti, tiba-tiba korang cakap benda macam ni sesat, korang kena mendalami lagi ilmu-ilmu yang macam ni. Sebab apa? Sebab ilmu macam ni dia kena berguru. Dia tak boleh kau belajar, kau buka Google, kau baca-baca, kau acah, macam ni aku dah pandai. Kelebihan Kahf 40 ni banyak geng. Dia boleh penarik rezeki, dia boleh jadi pelindung, boleh sebagai kebal, boleh jadikan musuh nak serang kau tapi musuh jadi takut. Dia rasa macam, kenapa Iqmal macam besar macam ni, kalau aku tumbuk ni patah jari aku ni, takut lah. Dia rasa macam tu geng. Tapi tu semua terjadi dengan izin Allah. Mantra Kahf 40 ni juga telah pun digunakan oleh ramai pesilat-pesilat waktu dulu sebagai perlindungan diorang nak lawan-lawan musuh. So that bila diorang pagar diri diorang dengan Kahf 40 ni, diorang dapat ijazah tu. Di mana tiba-tiba rasa berani, rasa sanggup pertaruhkan nyawa demi negeri tercinta. Patriotik betul malam ni. Bang, kalau ilmu ni boleh buat jadi kebal, kenapa Nabi tak guna bang? Nabi tak kebal pun time berperang. Allahu, memang soalan macam ni banyak betul lah aku dapat dekat komen. Kalau aku nak reply komen satu persatu tu, jari aku boleh tumbuh bicep. Dia macam ni. Bila sebut pasal ilmu dan kelebihan ni, dia ada banyak cabang. Dan benda ni juga kadang-kadang kita tak terfikir pun, tak tercapai dek fikiran. Tapi kelebihan mantra, wirid semua ni juga kena berbalik pada Maha Pemberi, iaitu
Tuhan kita, Allah Subhanahu Taala. Macam dalam ayat Yasin dah sebut kun fayakun. Kalau sebut jadi, jadilah dia. So janganlah persoalkan kalau benda ni boleh buat orang Melayu kita kebal, kenapa Nabi tak pakai jadi kebal. Sebab benda ni perlukan ilmu yang dalam untuk ditafsirkan. Dan aku percaya aku bukanlah orang yang layak nak bercerita tentang ni. Sebab yelah aku salah cakap kau, kena smack. Korang ni memang suka cari salah je. Hui, macam lama betul dendam kan. Dan Kaf 40 ni memang tak ada dekat calon-calon orang. Dan orang-orang yang ada ilmu ni pun dia rasa takut nak turunkan pada generasi sekarang. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni budak pelik-pelik geng. Kang dapat ilmu ni terus dia jual kat Shopee geng. Siapa nak ilmu makrifat Kaf 40, RM50 include COD. Dah satu hal pula benda-benda macam ni. Tapi ilmu Kaf 40 ni memang betul-betul mahal, memang betul-betul berat. Di mana hanya certain orang je yang boleh pegang tanggungjawab tu. Sampaikan ada orang dah dapat ijazah Kaf 40 ni tapi dia pulangkan balik. Sebab apa? Dia tak mampu nak pegang tanggungjawab yang besar tu. Sebab untuk amalkan Kaf 40 ni kita kena make sure hati kita bersih, niat kita bersih. Bahaya kan? Memang benda pusaka macam ni memang bahaya geng. Jangan buat main-main. Dan kalau korang perasan lah, kalau korang follow geng-geng paranormal kan dekat Facebook, dekat Bigo, dekat YouTube ni, kebanyakan orang ada ilmu Kaf 40 ni untuk orang dapatkan keberanian nak buat hunting tu. Dan yang aku kenal salah seorang adalah Loy Ahmad. Dia memang popular gila dekat Bigo. Sebelum dia buat pencarian paranormal ni, dia memang akan amalkan Kaf 40 untuk make sure diri dia dipagar. Ukrus musallah kuala dikau. Wujud! Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi macam aku cakap tadi lah, setiap benda yang kita belajar, ada akibat, ada keburukan, ada kebaikan. So kalau kita nak ambil pelajaran tu, ambil lah. Asalkan kau bertanggungjawab dengan benda yang kau belajar. Tapi korang janganlah pula lepas ni korang Google, lepas tu korang cari tutorial dia. Tutorial Kaf 40. Pub search. Oh macam ni je. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kaf bla 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 bla. Ush, aku dah berani ni. Aku dah jadi kebal, dah rasa berani. Aku nak test kebal aku. Kau pergi dapur, kau cari tapuai mak kau paling mahal, kau bakar tapuai mak kau. Kalau mak kau tahu, dia rodok batang mop dalam pusat kau. Sebab apa? Sebab Kaf 40 ni kau nak belajar, kau kena berguru. Kau tak boleh berguru dengan komputer semata. Dan aku percaya Kaf 40 ni masih ramai tak tahu kewujudan dia. Dan bagi yang tahu, aku mohon kita jaga elok-elok pusaka ni dan turunkanlah kepada orang yang betul-betul layak. Sebab risau zaman sekarang ni. Kau bayangkan santau boleh buat dekat apartmen, ini kau pula kalau ada benda-benda macam ni. Lagilah macam benda dia boleh buat. Sebab salah amal rosak badan geng. Dan sebagai satu wirid yang berharga, kita kena letaklah satu yang berharga ni dekat tempat paling atas. Supaya tak dicemari, supaya tak digunakan untuk tujuan yang salah. Aku pernahlah sekali nak try belajar benda ni. Sebab orang cakap kalau belajar benda ni jadi ilmu penarik. Penarik rezeki, penarik wajah orang cakap. Lepas tu jadi kebal, jadi berani. Aku cuba nak belajar, cuba nak selami. Tapi tak sampai geng. Baru pendahuluan je, baru belajar Assalamualaikum je, aku dah terjatuh. Sebab benda ni teramat berat. Dan kalau kau nak belajar sekalipun, kau tak boleh belajar semata-mata untuk Kaf 40 je. Kau kena kuatkan iman kau, kau kena solat tak tinggal 40 hari, kau kena puasa elok-elok. Orang cakap rukun solat tu memang kena mantap lah. Ini solat subuh pun mak kejut, ada hati nak pegang tanggungjawab Kaf 40. Bang, kalau Kaf 40 ni kan bang, tak haram ke bang? Kalau tanya bab hukum dekat aku, lepas aku rujuk ustaz aku, lepas aku rujuk guru-guru aku, kau nak amalkan ayat-ayat macam ni boleh. Tapi tawakal pada Tuhan, bukan tawakal pada ayat. Contoh ramai sangat sekarang yang cakap, aku nak amalkan surah Ad-Duha, so that pagi-pagi aku dapat rezeki yang lebih, rezeki yang banyak. Sampai satu tahap, diorang bertawakal kepada ayat. Diorang amalkan, bangun pagi, kena baca surah Duha ni, nanti rezeki datang. Benda tu dah salah geng. Sebab apa? Sebab kita kena tawakal kepada Allah. Bangun pagi, baca surah Duha, dan doa dekat Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku mohon dengan bacaan surah Duha ni, murahkanlah rezeki aku. Baru betul. Ini kau bangun pagi, baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Kau baca sampai habis, kau cakap, aku dah habis ni, nanti rezeki datang. Itu ibarat jadikan ayat sebagai tangkal. Dah tak baik.
So berbalik kepada hukum tadi, kau nak amalkan boleh, tapi bertawakallah kepada Tuhan, bukan bertawakal kepada ayat. So kalau nak belajar ilmu ni, pergilah cari guru yang betul, guru yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Sebab ingat pesan aku, kalau salah guru yang kita belajar, salahlah ilmu yang kita belajar, salahlah jalan yang kita pilih. Dan benda ni akan mengakibatkan badan kita binasa. So that's all for tonight guys. So kalau korang ada pengalaman tentang KAF 40, korang boleh share dekat komen so that kita semua boleh baca, boleh tahu lebih banyak tentang KAF 40 ni. Sebab apa? Sebab ilmu yang lama ni makin lama makin pupus guys. So kalau kita tak ambil tahu, takkanlah kita harapkan orang England ambil tahu, betul tak? Dan aku rasa that's all lah for tonight. Nantikan story puaka daripada aku. Maaf salah silap, andai kata kalau aku tersalah fakta ataupun tersalah bicara. Dan macam biasa guys, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Itu dah lain. Sabar guys, story puaka ada. Tapi untuk malam ni, that's all. Ciao.